Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan berkongsi satu risalah daripada risalah Al-Banna, iaitu risalah ila asy-syabab, ataupun kepada para pemuda kalau kita translate. So rujukan saya ialah daripada Majmu' Rasail Al-Banna. Ini dari penerbitan inilah Al-Ittisam. Dalam ni dan kita akan merujuk kepada risalah para pemuda ataupun ila asy-syabab. So saya suka buku yang sebegini kerana dia ada sebelahnya Arab dan sebelahnya terjemahan bahasa Melayu. Jadi saya suka nak tengok kata-kata asalnya apa kan. Of course saya ada juga mungkin tak tahulah nampak di belakang sana yang terjemahannya hanya Melayu sahaja, yang mungkin banyak dijual di Malaysia. Yang ni saya tak ingat saya beli di mana, sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Tetapi tak apa, insya-Allah. So ini sekadar nak kata ini reference saya dalam kupasan ini, dan saya juga ada slide yang saya akan hopefully presentkan dalam video ini juga, insya-Allah. Slide yang saya buat ni adalah yang telah saya buat dalam 3 tahun lepas, dan saya rasa saya tak pernah ubahlah slide ni kan. Dalam risalah Al-Banna, dalam banyak-banyak risalah Al-Banna, mungkin ini satunya risalah ataupun salah satu risalah yang mungkin saya agak confident untuk kongsikan di platform yang sebegini kan, kerana banyak risalah-risalah ni yang saya juga pernah sampaikan, tetapi dia dalam keadaan ataupun kepada audiens ataupun pendengar yang spesifik dan tertutup. Bukan pendengar tutup-tutup, tapi majlis yang agak tertutup, kerana kebanyakan risalah Imam Al-Banna dia disampaikan kepada audiens yang tertentu, yang spesifik, yang telah memahami ataupun melalui setengah-setengah perkara. Jadi untuk audiens yang sebegitu juga yang saya rasa agak sesuai untuk setengah-setengah risalah tu disampaikan. Tetapi risalah ila asy-syabab ni disampaikan kepada audiens di luar daripada sistem yang Al-Banna tubuhkan itu sendiri. Jadi saya rasakan ianya mungkin sesuai jika saya nak sampaikan dalam platform sebegini, insya-Allah. Secara ringkas, yang tertulis di sini ini masih belum masuk risalahnya, tetapi kata pengantar ataupun beberapa informasi atau maklumat berkenaan dengan risalah ni. Risalah ni ditulis pada tahun 1936. Tercatat di sini. Bermaksud kita tahu 1924 Khalifah Utsmaniyah officially jatuh. 1928 tertubuhnya Ikhwanul Muslimin. Al-Banna dan beberapa sahabatnya berbai'ah, berjanji setia untuk berjuang untuk agama. Di situ bermulanya Ikhwanul Muslimin. Maksudnya 8 tahun selepas itu, lepas 28, 36 ditulis risalah ila asy-syabab ini. Ketika itu Ikhwan telah berkembang dalam satu fasa, dan di sini risalah ini berbeza dengan risalah, contohnya risalah ta'alim dan sebagainya. Ia adalah risalah yang dituju kepada para pemuda di luar sana. Satu lagi risalah yang mungkin agak common untuk disebarkan ialah risalah Da'watuna, kerana ia juga adalah kumpulan-kumpulan, tak silap saya, risalah-risalah ataupun makalah yang disebarkan keluar kan. Kalau risalah seperti risalah ta'alim, dia mungkin tertumpu kepada golongan yang tertentu sahaja. Itu mungkin di lain masa. Jadi nak kata apanya, dengan reference daripada buku ni, saya telah buat slide yang saya biasa kupas, dan insya-Allah saya akan cover slide ni lah dalam pembentangan kali ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So kita akan mengupas dan berkongsi risalah ila asy-syabab ataupun kepada para pemuda. Risalah ni sebenarnya dimulakan dengan kata-kata muqaddimah. Ila asy-syabab, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dan dibawa ayat daripada surah As-Saba ayat 46 hingga ayat 50. Mungkin saya sekadar bacakan sebelum kita masuk kepada point dia, content dia yang dalam slide-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Sadaqallahul-azim. Jadi itu ayat yang dibawa oleh Imam Hasan al-Banna sebagai muqaddimah, dan mungkin sebab panjang saya tak bacalah teranada terjemahan dia. Anda boleh buka tafsir dan terjemahan jika mahu melihat apa maksudnya. Dan kita terus kepada poin yang pertama yang dibawa oleh Imam Hasan al-Banna, iaitu Awamil an-Najah. Translation Indonesia je, kerana bukan terjemahan Indonesia, pilar-pilar kemenangan ataupun asas-asas kemenangan. Ayyuhas syabab, ahmadu ilaikumullahu allazi la ilaha illahu wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad imamil muslihin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Okay, itu mukadimah dia. Ayyuhas syabab, dan dia masuk kepada tajuk ini. Innama tanjahul fikrah iza. Itu permulaan dia. Saya berhenti kat situ. Slide ni saya berhenti kat situ. Sesungguhnya akan berjaya sebuah pemikiran ataupun sebuah fikrah ataupun sebuah gagasan tu jika, dan Al-Banna meletakkan beberapa kriteria. Dan kriteria ni adalah yang kita boleh lihat nanti, yang kita boleh terima sebagai sunnatullah, itu adalah asas kepada kejayaan sesuatu gagasan. Jadi innama tanjahul fikrah iza, yang pertama, qawiyal imanu biha, kuatnya iman terhadapnya. Di sini bila kita kata biha tu, terhadapnya tu kembali kepada apa tadi? Fikrah tadi, kan? Jadi syarat pertama untuk sesuatu gagasan ataupun sesuatu fikrah untuk berjaya ialah kuatnya keimanan terhadap fikrah tadi, terhadap gagasan tadi. Dan pada saya ini merangkumi apa sahaja fikrah yang hendak berjaya, kan? Sekiranya tak ada orang yang beriman dengannya, itu perkara yang pertama, maka dia tak boleh ke mana, kan? Sekiranya tak kisahlah yang tulis Das Kapital ke, yang tulis apa-apa saja gagasan, jika tidak ada siapa pun yang beriman yang kuat terhadap gagasan tersebut, maka itu syarat pertama yang perlu dilepasi. Tanpa syarat itu, dia tak mampu ke mana, kan? Tapi tak cukup dengan ini. Of course, ada beberapa syarat yang Al-Banna gariskan ataupun utarakan. Yang pertama, kuatnya iman terhadap gagasan tadi. Yang kedua, wa tawaffar al-ikhlasu fi sabiliha, dan tersedia keikhlasan ataupun ikhlas di jalannya. Maksudnya, beriman dengan gagasan tadi dan ikhlas untuk berada di jalan gagasan tadi. Yang ketiga, wasdadatil hamasatu laha, dan bertambah semangat untuk memperjuangkannya. Okey, kita terus dulu yang keempat. Wawajidal isti'dadul ladzi yahmilu 'ala at-tadhiyah wal 'amal li tahqiqiha. Kan? Dan juga ada kesiapan untuk berkorban serta beramal dalam mentahqiqkannya, mewujudkannya. Jadi ini adalah 4 syarat ataupun pilar-pilar ataupun asas-asas untuk sebuah pemikiran itu untuk berjaya, kan? Kuatnya keimanan terhadapnya, tersedia keikhlasan di atas jalannya, bertambah semangat untuk memperjuangkannya,
dan ada kesiapan untuk berkorban serta beramal untuk mentahqiqkan gagasan tadi, pemikiran tadi. Benda ni adalah benda sunnatullah. Betul tak? Maksudnya kalau kita bayangkan apa saja gagasan yang pernah meningkat naik dan berjaya ditegakkan atas muka bumi ini, pastinya ada orang yang beriman dengan gagasan tersebut, ikhlas dia tanya, bukan ada kepentingan lain, ikhlas terhadap gagasan tersebut, semangat untuk memperjuangkannya dan juga reda berkorban untuknya. Kan, kalau kita ambil contoh mungkin yang dekat dengan diri kita, tak tahulah dekat ke tidak, tapi zamannya mungkin agak dekat, yang biasa orang petik I have a dream, Martin Luther kan. Tanpa ada orang-orang yang beriman dengan dream tersebut, ikhlas dan bersemangat untuk menjayakannya, sanggup berkorban dan beramal sungguh-sungguh untuk menegakkan dream tadi tu, ianya tidak akan berjaya kan. Kemudian Al-Banna pergi one step forward dengan menyatakan keempat-empat rukun ini, yakni iman tadi, keikhlasan, semangat dan juga amal, merupakan karakter pemuda. Kerana apa? Kerana dasar iman tu adalah hati yang cerdas. Ini translation mungkin word cerdas dan sebagainya tu. Dasar keikhlasan tu pula ialah nurani yang jernih. Dasar semangat itu adalah perasaan yang bergelora. Dan dasar amal ialah kemahuan yang kuat. Kan? Jadi Al-Banna mengatakan empat benda ni adalah karakter pemuda, kerana pemuda yang secara naturalnya ada hati yang cerdas, nurani yang jernih, perasaan yang memang bergelora dan kemahuan yang kuat. Kan? Kerana itu, sejak dahulu lagi hingga sekarang, pemuda merupakan pilar kebangkitan setiap umat. Ini kita boleh lihat dari sejarah. Kan, kata-kata ini bukan maksudnya hanya pemuda yang berada di dalam itu, tetapi pemuda biasanya menjadi tunjang kepada kebangkitan. Kan, even kita tengok ada Arab Spring yang mungkin agak recent, dan apa-apa kebangkitan sahaja, kita boleh nampak empat karakter itu menjadi tunjang yang penting, dan pemuda menjadi unsur yang penting dalam gelombang kebangkitan itu. Kan, kerana apa yang disyarahkan tadi. Now, ini bukan dalam risalah tu, tapi up to this point, biasanya dalam presentation saya, dalam penyampaian saya suka tanya, so what? Kalau anda sebagai pendengar, Al-Banna dah katakan, untuk satu gagasan itu untuk berjaya, perlu empat karakter tu, empat ciri-ciri tersebut, empat basic pilar-pilar tadi. Dan empat-empat ni adalah karakter pemuda. Jadi sekiranya anda pemuda, saya menyangkakan biasanya orang yang nak tengok ni pun adalah pemuda. Jika anda sebagai pemuda mendengar perkara tadi, so what? Apa yang anda dapat? Kan? Cuba fikirkan. Sebelum saya sambung, sebab Al-Banna dia terus sambunglah apa konklusi dia sebalik memahami perkara tersebut. Tapi saya cuba trigger dulu kan. Kita fikir, kalau kita dengar tu, so what? So kenapa? Dan Al-Banna tegaskan kat sini, maka kewajipan anda lah, tanggungjawab anda lah kan, untuk melihat hak-hak umat terhadap anda itu terlaksana, amanah anda. Word atau perkataan-perkataan yang digunakan ini, saya tak salin semua ayat dan sebagainya lah kan. Kalau kita baca poinnya itu tetapi dalam ayat yang panjang kan, diulas dan disyarahkan dan ditekankan. Adakah kita menerima hakikat ini? Jika kita meyakini okey, gagasan itu sepatutnya naik dan ditegakkan, dan gagasan ini takkan mampu, apa-apa gagasan tak akan mampu ditegakkan kecuali ada empat asas itu. Dan empat ini adalah ciri-ciri yang embedded dalam diri pemuda. Kita ada iman, semangat, rela berkorban, tetapi kita tak buat apa. Ada masalah tak? Dan sebab bila kita realise benda tu dan umat menantikan gelombang itu naik dan dia memerlukan pada karakter pemuda ini, maka seperti mana yang kita lihat tadi, mana-mana gagasan untuk naik, pemuda lah yang menjadi tunjangnya. Jadi mengapa kita, kalau kita tak buat apa tu, kita patut rasa bersalah? Kerana apa? Kalau dalam slide ni, kewajipan kita, tanggungjawab kita. Dan word yang ni pun besar ni, hak umat terhadap kita untuk kita berjuang untuk gagasan ini. Bila kita cakap hak, dia bukan pahala tambahan, betul tak? Kan?
Bila kita kata, oh kita buat tu dapat pahala tambahan, itu satu benda. Tapi bila kita kata itu adalah hak seseorang terhadap kita, bila kita tak tunaikan, maka kita berdosa in that sense, kan? Dan amanah kita. Jadi itu perkara pertama yang patut kita hayati dalam risalah ini, kan? Terus straight to the point. Gagasan ini takkan berjaya tanpa asas-asas tersebut, dan asas-asas tersebut embedded dalam asasnya dah ada dalam diri jiwa pemuda. Kita sebagai pemuda kena melaksanakan amanah ini, kerana kitalah yang sepatutnya menjadi tunjang dan ditunggu untuk menjadi tunjang. Kerana itu, anda perlu maju menjadi penyelamat, tunaikan hak-hak umat dengan sempurna. Jadi kita perlu maju, kita perlu bangkit, kita perlu tunaikan hak umat terhadap kita. Mereka boleh menuntut hak mereka terhadap kita. Jadi sama-sama kita tunaikan, insya-Allah. Masuk kepada poin yang kedua. Sebelum kita pergi kepada poin kedua ni, sebenarnya kalau kita baca risalah ni, pada pandangan saya, kita akan nampak Al-Banna sentiasa menselang-selikan antara poin yang patut difahami dengan poin motivasi, kan, untuk kita rasa macam termotivate, kan? Rangsangan motivasi itu. Dekat sini sebenarnya poin motivasi, tetapi kita akan tengok bagaimana dengan kita. Sebab ada dua gambar yang saya letak kat sini. Sebab Al-Banna kata, terkadang seorang pemuda tu hakikatnya ada yang bangun membesar dalam keadaan yang di sebelah kiri, kan, dalam keadaan umat tengah terjajah, dalam keadaan rakyat tengah bangkit, dalam keadaan umat tengah menuntut keadilan dan pembebasan, kemerdekaan. Kalau kita tahu ketika mana Al-Banna menulis risalah ini, dan zaman Al-Banna itu tanah-tanah Islam masih terjajah. Mesir masih dikuasai oleh British, kan? Malaysia pun dikuasai oleh British juga satu ketika dulu, kan? Jadi umat tengah bangkit masa tu, dan Al-Banna kata ada orang yang bangkit, membesar, pemuda yang membesar dalam keadaan itu. Dia lahir ke dunia dan membesar dalam keadaan umat tengah berjuang. Ada pula orang-orang yang lahir ke dunia ni dan membesar seperti gambar yang di kanan tu. Relax, tak ada apa-apa, kesenangan, kemewahan, naik lemak je lah, kan. Tu bahasa kita lah, bahasa orang Malaysia. Jadi hasilnya agak berbeza dalam konteks semangat yang ada. Dan Al-Banna katakan, barangkali merupakan suatu keberuntungan bagi kita bahawa anda termasuk dalam kelompok yang gambar kiri tadi, kan? Gambar orang yang bangun dalam keadaan perjuangan masih marak, kan? Oleh kerana itu, kedua mata kita pun terbuka di hadapan sebuah umat yang terus berjihad dan berjuang untuk mendapatkan hak dan kebebasannya. So, agak interesting bila saya baca ni. Al-Banna kata, kita mungkin takdir sebegini ni, kita beruntung kerana kita lahir dalam keadaan semangat memperjuangkan bangsa dan umat dan kebebasan dan kemerdekaan ini masih marak, dan mata kita dah terbuka dengan perjuangan ini, kan? Itu reflect kepada pemuda di zaman itu. Bila saya baca, bila saya nak prepare untuk presentation, audiens di depan saya pemuda-pemuda di Malaysia yang memang macam gambar di kanan tu lah, kan? Yang membesar senang, kebanyakannya lah, kan? Senang, tak susah, relax, dah terbiasa dengan kesenangan. Jadi nak kata macam mana? Sebab poin Al-Banna ni sebenarnya poin motivasi. Sebab dia sambung lepas tu, maka bersiaplah untuk berjuang, kerana kita memang dah dalam semangat perjuangan. Tapi di Malaysia ni macam nak berjuang mungkin. Jadi saya terpaksa divert sedikit dari risalah ni untuk address the circumstances, the reality keadaan umat di Malaysia, orang-orang muda. Adakah kita disebabkan itu kita kena berhenti di sini, tak dapat nak baca lah, sebab memang keadaan kita tak sama. Mereka dalam keadaan perjuangan, risalah ni kena dengan mereka. Kita pula, kita jadi buih-buih dari lautan lah, buih-buih banjir seperti umat yang Nabi sebutkan tu, kan. Na'udzubillah min zalik. Adakah kita seperti itu saja, kan? Adakah makanya kita tak dapat buat apalah? Sebab itulah kat Malaysia ni macam tu je lah umatnya, kan.
Adakah itu conclusionnya? Adakah itu kesimpulannya? Now, saya nak bawa sepatutnya tidak. Sepatutnya just kerana pemuda di zaman Al-Banna mempunyai realiti yang berbeza, kita disebabkan realiti kita yang berbeza, kita terus mengasingkan diri, kata dan risalah ni tak bolehlah bacalah, tak boleh nak, kita pun malangnya kita tak boleh buat apalah, pemuda kita nak berjuang macam mana dah lahir macam ni. Itu tak sepatutnya menjadi alasan. Kenapa? Kerana apa? Kerana kita lihat para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW, adakah semuanya lahir daripada situasi yang sama? Ada mereka yang susah, mereka orang yang tidak ada apa, tetapi ada juga bangsawan, hartawan dari keluarga yang kaya raya. Kan contoh paling rasanya semua orang kenal ialah Mus'ab bin Umair contohnya kan. Tetapi semuanya akhirnya menjadi satu standard sahabat yang bukan calang-calang, regardless of yang datang daripada keluarga yang susah dan keluarga yang senang. Kan, dengan tarbiyah yang sama, dengan tarbiyah yang ada, Rasulullah SAW berjaya membina sahabat yang kualitinya bukan calang-calang bersama-sama daripada dua latar belakang yang berbeza ini. Kan? Jadi kita tak ada alasan sebenarnya just untuk kita kena bangkit lah, sebagaimana Mus'ab bin Umar yang terbiasa dari kecil dengan kesenangan tu berjaya bangkit untuk menolak semua tu kerana perjuangan. Kan? Itu satu tugas kita lah. Maksudnya kita tak sepatutnya ada alasan. Itu poin dia. Kerana apa? Macam saya cakap tadi, Al-Banna dia selang-selikan antara point dengan motivasi. So ini harapnya menjadi motivasi untuk kita jugalah, untuk kita tak berlepas tangan untuk kata Malaysia ni tak boleh buat apa dah, kebetulannya Allah tak ada begitu. Tidak. Sepatutnya kita boleh berjuang seperti mana para sahabat yang lahir daripada kesenangan. Balik kepada poin risalah ini. Wasta'iddu ya rijal. Bersiaplah para pahlawan. Bersiaplah wahai pahlawan. Kita translate based on context lah. Bukan rijal tu bersiaplah lelaki, perempuan duduk saja. Bukan begitu maksudnya kan. Bersiaplah wahai pahlawan. Now, itu poin yang di-establish pertama-tama sekali. Kan? Hak dan tanggungjawab kita, hak umat terhadap kita dan tanggungjawab dan amanah yang kita patut tunaikan. Dan tambah motivasi tadi, kita dah bersemangat insya-Allah. Kemudian ayuhas syabab, Al-Banna masuk kepada poin yang kedua. Barangkali aspek yang dia paling risau dalam keadaan kita dah semangat nak bangkit ni di awal kebangkitan, dan dalam konteks Al-Banna tu memang dia membawa wave kebangkitan yang terpaksa dihidupkan kembali dalam keadaan almost tiada aura tu kan. So Al-Banna kata umat kita ni yang walaupun semangat dah ada seperti tadi kan, tetapi yang dirisaukan dalam awal kebangkitan ini, barangkali aspek yang paling berbahaya pada pandangan Al-Banna dalam situasi itu ialah, ini saya letak gambar ni lah based on gambar-gambar yang jumpa di Google. Kalau terkena ada yang menonton ni gambar dia terkeluar kat situ, saya bukan maksudkan anda, tapi nak katanya concern Al-Banna bila dia kata bila terdapat kekuatan kita masih tiada, kita baru nak bangkit, tiba-tiba ada banyak seruan yang berbeza. Kata jom kita buat cara ni, jom kita buat style begini, jom kita begini. Sekiranya begini berterusan, concern Al-Banna ialah maka akan berlakulah ini, tercerai-berai potensi dan tenaga yang ada, dan makin sulit untuk kita capai kepada tujuan. Kan? Maksudnya semangat dia ada, alhamdulillah orang muda dah semangat, tetapi sebab macam-macam seruan yang berbagai-bagai dan dirisaukan dengan macam-macam tu, semua akan terpecah-pecah dan akhirnya tenaga tu jadi tak kuat kan, tercerai-berai tenaga dan potensi, dan makin sulitlah untuk capai ke tujuan. Maka Al-Banna tegaskan, pengkajian pelbagai seruan tadi adalah perkara yang mendasar. Maknanya sebelum kita buta tuli ikut mana-mana, mengkaji setiap seruan ni adalah perkara yang amat mendasar, yang patut dibuat oleh pemuda. Kan? Adakah sama dengan situasi hari ini atau tidak? Kita lihat masing-masing lah. Adakah kita di hadapan kita banyak seruan, jom kita buat style ni, jom kita buat style ni, jom cara macam ni. Al-Banna tegaskan untuk tidak tercerai-berai, maka patut kita kaji setiap seruan ni apakah yang diajak sebenarnya kan. Dan masuk kepada poin Al-Banna, dan kerana itu kewajipan saya ni Al-Banna, untuk mensyarahkan buat kalian dengan ringkas dan jelas dakwah Islam pada abad ke-14 Hijrah, dan
masuk kepada poin ataupun tajuk yang seterusnya, iaitu da'watuna fil asri al-hadis, ataupun dakwah kita di era moden. Itu translation Indonesia nya. Jadi ini kita akan masuk kepada Al-Banna akan syarahkan apakah yang patut kita fahami dalam konteks dakwah kita di era moden, supaya jelas apa yang sepatutnya dibuat bila telah bersemangat untuk membela umat ni, insya-Allah. Jadi untuk video kali ini saya akan berhenti di sini. Basically di awal tadi, insya-Allah, alhamdulillah, kita dah cover benda-benda yang penting. Kita dah sedar sepatutnya kita tak boleh berdiam diri, kerana siapa lagi yang kita harapkan kalau bukan pemuda untuk bangkit sebagai tulang belakang kepada kebangkitan yang diharapkan. Kemudian di hadapan ataupun berhadapan dengan seruan yang pelbagai, tanggungjawab kita untuk mengkaji seruan-seruan tersebut, insya-Allah. Dan Al-Banna kata dia akan syarahkan apa yang kita patut fahami, dan ini adalah apa yang kita akan cuba cover atau mensyarahkan dalam video yang akan datang, sambungan daripada video ini, insya-Allah. Wallahu alam, kita akan sambung di video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.